Buletin Didik 5 November bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Tiada calon menang tanpa bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Menurut pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh, hanya 6 borang pencalonan ditolak. Proses penamaan calon berlangsung dari jam 9 hingga 10 pagi tadi. Semua 222 kerusi parlimen dipertandingkan dalam PRU 15. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri, DUN di negeri-negeri yang dibubarkan meliputi Perak, Pahang dan Perlis. Sebanyak 117 kerusi ditawarkan, termasuk 1 kerusi bagi pilihan raya kecil PRK DUN Bugaya Sabah. Daripada jumlah itu, Perak memiliki jumlah kerusi terbanyak dengan 59 kerusi, Pahang 42 dan Perlis 15. 6 kertas pencalonan telah ditolak, iaitu 4 kertas parlimen dan 2 kertas Dewan Undangan Negeri, Dewan Negeri. Parlimen P115 Batu mencantikkan jumlah pertandingan tertinggi dalam PRU ke-15 yang melibatkan 10 penjuru. Manakala bagi pertandingan di Dewan Negeri memperlihatkan pertandingan paling tinggi di N47 Cenderia Perak, iaitu 7 penjuru. Tambah Tan Sri Abdul Ghani, PRK DUN Bugaya Sabah juga menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Ia juga kali pertama pengundi berusia 18 tahun layak mengundi. Daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemaskini sehingga 9 Oktober akan digunakan untuk PRU 15. Ia mengandungi seramai 21,173,638 pemilih yang terdiri daripada 20,905,366 pengundi biasa, 146,737 tentera serta pasangan, 118,794 polis serta pasangan polis pasukan gerakan AMPGA dan 2,741 orang pengundi tidak hadir luar negara. Tarikh pengundian ialah pada 19 November manakala pengundian awal pada 15 November. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengajak masyarakat khasnya mereka yang pertama kali mengundi agar mengenali setiap calon parti yang bakal bertanding menerusi pelbagai platform sedia ada. Menerusi perkongsian program Bual Bicara Hari Penamaan Calon PRU 15, apa yang perlu anda tahu? Individu berusia 18 tahun dan pertama kali mengundi didedahkan perkara-perkara asas yang berlaku semasa pilihan raya umum ke-15 berlangsung. Pada PRU ke-15 kali ini, SPR mendekati pengundi dengan cara yang menarik. Program Bual Bicara bersiaran dari semasa ke semasa menerusi platform Facebook. Program bertujuan menarik perhatian orang ramai khususnya individu berusia 18 tahun yang baru pertama kali mengundi mengetahui perjalanan pilihan raya. Ada tempat dia akan dapat 1 kertas undi, ada tempat akan dapat 2 kertas undi. Jangan dapat buang pula kalau yang dapat 2 tu. Sebab dia memang dapat 2. Ya, betul. Sebab negeri Perak, Perlis, Pahang. Ingat ya, pengundi-pengundi Perak, Perlis, Pahang. Dia bukan apa kita nak cuba bagi tahu kepada ni yang first time ni. 18 tahun ni yang nak mengundi. Dia okey, bila orang sebut first time kan, orang sebut semua 18 tahun, 19, 20. 18, 19, 20. Jangan silap. Yang first time ini bukan sahaja 18, 19, 20. Menurut Hasanul yang juga pengarah Akademi Pilihan Raya, bagi pengundi kali pertama, bukan saja mereka yang berusia 18 tahun perlu diberi perhatian. Pada PRU ke-15, 5.7 juta pengundi baru didaftarkan SPR, 1.4 juta berusia 18 tahun, manakala 4.3 juta pengundi yang melepasi umur 20 tahun ke atas namun tidak pernah mengundi telah didaftarkan SPR secara automatik menerusi daftar pemilih. SPR berharap agar lebih ramai dapat menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian 19 November nanti. Seramai 127 murid dari keluarga golongan berpendapatan rendah B40 di Rompin Pahang menerima bantuan kelengkapan persekolahan dari Yayasan Pelajaran Mara YPM. Ia merangkumi pakaian seragam, seluar tracksuit, alat tulis, peranti pintar dan komputer riba.
Hasil sumbangan secara keseluruhan mencatatkan jumlah peruntukan bernilai RM62,500. Turut hadir ialah penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Nur Zaini Azlina Zainuddin dan pegawai Mara Daerah Rompin Muhammad Arifin Abdullah. Alam sekitar adalah satu amanah yang perlu dijaga bersama. Jika diabaikan, yang akan menanggung akibatnya ialah generasi akan datang. Keprihatinan seorang individu mewujudkan rumah botol di Terengganu satu tindakan yang harus dipuji. Ikuti laporan disediakan Pillars TV, TVPSS, Sekolah Menengah Agama Setiu untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini. Rumah botol di Kampung Baru Mangkuk sudah kedengaran tidak asing lagi buat masyarakat. Namun, sejauh manakah kita mengetahui dan mengenali tentang rumah botol ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimah Afiqah binti Ibrahim, wartawan Pillars TV, dan bersama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Kamaruddin, juru kamera Pillars TV Sekolah Menengah Agama Setiu. Pada hari ini, Pillars TV akan membawa anda meneroka rumah botol ayahku. Jom ikuti kami. Tengku Muhammad Ali Mansur atau lebih dikenali sebagai ayahku alias Pokku pernah dianggap gila oleh penduduk setempat kerana mengutip botol-botol terbiar di pesisiran pantai. Pada mulanya, kutipan botol hanyalah untuk mengisi masa terluang. Siapa sangka, sudah hampir 20 tahun beliau berjuang demi memastikan pantai sentiasa selamat dan bersih. Tujuan asal rumah botol ini ditubuhkan adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa alam ini adalah pinjaman kepada kita kerana ia milik generasi akan datang. Di rumah botol ini terdapat beribu-ribu koleksi botol ayahku dan setiap botol mempunyai cerita dan keunikannya tersendiri. Beliau mula mengutip botol kaca ini pada tahun 2005. Ada botol daripada pelbagai negara seperti Korea, China, Hawaii dan Jepun. Kami kagum dengan semangat ayahku dalam mentransformasikan kepingan botol kaca yang pecah kepada barangan yang bernilai. Beliau pernah ditawarkan wang RM400 sehingga RM600 bagi setiap satu bingkai hasil daripada kepingan kaca yang disambungkan menjadi bentuk botol. Namun, beliau tidak berminat untuk menjualnya. Katanya, ia adalah untuk pameran semata. Apakah pesanan kepada masyarakat, terutama generasi muda? Sebenarnya pada Toki, apa yang penting kita hendaklah menjaga alam yang Allah beri pinjam kepada kita ini. Itu paling penting sekali. Kerana Allah akan tanya kita besok, bila di hari kiamat besok, bagaimanakah kita handle dunia ini kan. Kalau kita tidak jaga dunia ini, siapa lagi yang nak jaga? Kerana kebersihan ini adalah satu aidin pada agama kita. Jadi marilah kita bersama-sama, bersama-sama Toki, kita pakakkan untuk hidupkan, menjagakan alam sekitar ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aimah Afiqah binti Ibrahim, wartawan Pillars TV, dan bersama saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Kamaruddin selaku juru kamera Pillars TV Sekolah Menengah Agama Setiu. Pillars TV mencipta fenomena baharu. Bersua kembali. Suatu ketika dahulu kerjaya lasak hanya dilakukan oleh lelaki kerana persepsi masyarakat yang menganggap ia khusus untuk kaum tersebut. Namun kini kaum wanita telah membuktikan tangkapan itu sudah lapuk apabila semakin ramai memilih bidang kerjaya lasak. Segmen kerjaya minggu ini mengupas tentang pengalaman dan cabaran jurulatih muatai wanita.
Meskipun baru berusia 20 tahun, Siti Nurazila Mazlan sudah mempunyai pengalaman dalam bidang Muay Thai selama 4 tahun. Kematangannya jelas terserlah apabila berkecimpung dalam bidang yang memerlukan semangat kental, terutama didominasi oleh kaum lelaki. Bercakap tentang cabaran, semestinya menjadi seorang jurulatih Muay Thai bukanlah semudah yang disangka. Cabaran dia memang untuk lelaki lah, sebab kudrat lelaki lain kan. So jadi Zila memang kena kuatkan sikit tangan Zila kat situ. Zila kena fikir combo yang Zila nak bagi, Zila nak kena betulkan dalam masa yang sama, Zila kena betulkan teknik dia. So jadi kalau dia salah teknik, dia akan injured, dia akan slocate, dia macam-macam engineering yang boleh berlaku kat dia. So Zila memang akan fokus kepada betulkan teknik dia dululah, teknik dia, and then Zila akan try bagi combo yang mana dia boleh buat. Tambahnya, selain minat yang menebal dalam bidang seni mempertahankan diri itu, Muay Thai juga dapat mengekalkan kecergasan di samping mengatasi tekanan. Dalam pada itu, Siti Nurazila turut menasihati pelajar yang berminat untuk sentiasa peka dan melibatkan diri dengan acara maupun kursus jurulatih Muay Thai sedia ada. Siapa yang nak join, siapa yang berminat nak jadi coaching, boleh, tak ada masalah. Kita akan buka untuk batch 2 untuk super charge, and then diorang akan bagi CJ, diorang akan guide korang daripada A sampai Z untuk jadi coach. Macam tu, yang mana nak jadi fighter pun boleh datang kat sini. Kita akan jadikan korang sebagai fighter. Hati memang kena keras sikit lah. Macam tu. Untuk perempuan, jangan malu, bukan lelaki saja yang boleh masuk bidang Muay Thai ni, perempuan pun boleh. Macam contoh Zila, ada juga kawan-kawan Zila. And then yang mana yang nak masuk Muay Thai ni memang bagus. Zila memang sarankan korang untuk masuk bidang-bidang martial art ni, bukan setakat Muay Thai. Kalau korang tak rasa minat dengan taekwondo, silat, korang boleh join. At least korang pandai defend korang punya diri untuk kat luar sana. Untuk maklumat lanjut, mereka yang berminat boleh melayari laman media sosial seperti Facebook dan Instagram Discovery Muay Thai. Seramai lebih daripada 4,000 mahasiswa Universiti Teknologi Mara Cawangan Selangor UCS menerima manfaat daripada program Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Ia merupakan inisiatif kerajaan dalam membantu mahasiswa Institut Pengajian Tinggi IPT yang berada dalam kelompok keluarga golongan berpendapatan rendah B40 bagi menerima peranti tablet secara percuma. Sesi penyerahan peranti disempurnakan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Dewan Kuliah UCS. Turut hadir ialah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM, Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi, Rektor UCS Profesor Dr. Ahmad Sazali Hamzah, Barisan Pengurusan UCS serta 300 orang mahasiswa UCS. Pada majlis yang sama, Tengku Datuk Seri Zafrul juga memaklumkan UiTM Cawangan Selangor bakal menjadi universiti pertama di negara sebagai hub latihan pengoperasian drone tech. Inisiatif Drone Incubator akan menjadi sebuah projek yang mendedahkan sekaligus mendidik pelajar universiti awam dan institusi swasta kepada bidang drone tech serta meningkatkan kemahiran belia dalam mengendalikan operasi drone. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menjalin kerjasama dengan Kerajaan Hungary untuk program beasiswa Provision of the Stipendium Hungaricum. Program menawarkan 40 beasiswa secara tahunan mulai tahun ini hingga 2024 kepada warga negara Malaysia yang ingin melanjutkan pengajian di negara itu. Memorandum Persefahaman MOU kerjasama itu telah ditandatangani oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Duta Hungary ke Malaysia Dr. Petra Penovac-Pena. Ia turut disaksikan Ketua Setiausaha KPT Datuk Seri Abdul Razak Jaafar dan Timbalan Ketua Perwakilan Hungary ke Malaysia Dr. Aniko Farkas. Sebanyak 20 beasiswa diperuntukkan di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan One Tier Masters OTM bagi bidang pengajian aliran sains, manakala 10 beasiswa diperuntukkan di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan OTM bagi bidang aliran sastra. Selain itu, 10 beasiswa diperuntukkan di peringkat ijazah kedoktoran yang mana 6 beasiswa adalah bagi aliran sains dan 4 beasiswa aliran sastra. Beasiswa ini meliputi yuran pengajian, allowance sara hidup, penginapan serta insurans kesihatan. Permohonan beasiswa Stipendium Hungaricum bagi tahun akademik 2023 akan dibuka kepada orang ramai pada pertengahan bulan ini. Maklumat lanjut boleh didapati di laman web tertera.
bersuah kembali. Semua sekolah rendah di New Delhi ditutup mulai hari ini ketika ibu kota India itu terus bergelut dengan pencemaran udara. Menurut Ketua Menteri Delhi, Arvind Kejriwal, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengenakan sekatan ke atas pergerakan trafik. Semua aktiviti luar bilik darjah untuk pelajar darjah 5 dan ke atas tidak dibenarkan. Langkah itu diambil susulan kebimbangan yang disuarakan oleh ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Dakwa penduduk mereka sukar untuk bernafas. Mata, hidung dan kerongkong mereka terasa pedih berikutan indeks kualiti udara melepasi tahap berbahaya. Mengikut laporan lain, indeks pencemaran udara IPU mencecah 616 di New Delhi. Kejriwal dipetik sebagai berkata bahawa pencemaran itu berpunca dari bahagian utara India. Mencipta nama dan populariti sejak kecil dan mempunyai lebih 300 juta pengikut di media sosial nyata bukan sesuatu yang mudah buat penyanyi Selena Gomez. Menerusi dokumentari miliknya, Selena Gomez, My Mind and Me, beliau berkongsi pengalaman berdepan masalah gangguan kesihatan mental dan didiagnos sebagai pesakit bipolar. Gomez, 30 tahun yang ditemui pada tayangan perdana dokumentari terbabit di Los Angeles berkata, ia mengisahkan kehidupannya selama 6 tahun yang terpaksa bergelut dengan gangguan kesihatan mental. Namun beliau menjadi lebih berani selepas mengetahui keadaan dirinya sekaligus dapat membantunya mengatasi penyakit itu. Meskipun mengakui dia kini berasa lebih baik, dia tetap perlu memperbaiki tahap kesihatan mentalnya setiap hari. This is probably my darkest moments, and it's terrifying, but I want there to be some sort of visceral reaction that's not about me, but that's about the conversation around mental health. I was definitely in a darker place, and I hope that by me sharing my story, it will help other people to do the same and have a relationship with their own mental health. I think Selena is someone who represents all of us. And I think there's a lot of brokenness, there's a lot of a sense of darkness and anxiety in the world right now. And I think that Selena shows you hope and shows you that, you know, when you're feeling disconnected, having a conversation, a real conversation with another human being can change your day, can change the world. Beliau berharap dengan menonton dokumentari ini, orang ramai akan bersikap lebih terbuka mengenai penyakit ini, seterusnya dapat menyelamatkan seseorang yang dikenali dengan memahami lebih lanjut tentang kesihatan mental. Selena Gomez, My Mind and Me boleh ditonton menerusi Apple TV+. Berukuran 50 cm atau 19.6 inci, kuda poni Shetland dikenali sebagai Pumakel dipercayai kuda paling kecil di dunia. Beratnya pula cuma 35 kg. Kerana keadaannya itu, kuda ini sering dibawa berjalan dengan menaiki kenderaan oleh tuannya, Carola Weidemann. Ini kebiasaannya dilakukan di sekitar Beckerfeld, barat Jerman berhampiran tempat tinggalnya. Menurut Weidemann, beliau memelihara Pumakel lebih 2 tahun dan keadaannya tidak banyak berubah sejak itu. Tambahnya lagi, rekod dunia kuda poni paling kecil ketika ini dipegang oleh kuda poni Bombel yang dibela di Poland dan berukuran 56.7 cm atau 6.7 cm lebih tinggi daripada kuda Pumakel yang dimilikinya. Menganggap keadaan ini seperti orang biasa yang melahirkan anak kerdil, Weidemann turut berharap kudanya ini akan tersenarai sebagai kuda paling kecil di dunia dalam buku rekod dunia Guinness. Potret 12 Maharani Mughal yang dilukis di atas permukaan gading dan berbingkai kofgari ini berasal dari abad ke-19 Masihi di India. Seni melukis potret mini pada gading telah menjadi ikutan di India menjelang abad ini. Popularitinya sebagai barang koleksi telah mendorong pelukis yang terlatih dari Delhi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Potret mini pada gading ini juga telah dihasilkan untuk dimuatkan pada ruangan yang sangat terhad dan subjek lukisannya meliputi lanskap dan monumen serta personaliti terkenal dan golongan maharaja. Lukisan minyak pada gading ini dilapik pada kertas dan setiap medallion ini dilapisi dengan kaca
dan diletakkan pula ke dalam bingkai kofgari dengan motif arabes yang sangat syarat. Gading mula popular sebagai pengukuh lukisan dan bahan lutsina semula jadinya menjadikannya sangat sesuai untuk teknik lukisan berkilau pada portret. Sukan kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah di Ipoh Perak. Hujan lebat yang berterusan memaksa perlawanan membabitkan Malaysia menentang Afrika Selatan malam semalam ditangguhkan. Perlawanan dijadualkan semula jam 5 petang esok. Pengadil menghentikan perlawanan pada minit ke-13 ketika Afrika Selatan mendahului 1-0. Turun buat kali ketiga, Malaysia bermula garang memburu kemenangan pertama selepas tewas 0-3 di tangan Korea Selatan dan seri 1-1 menentang Pakistan. Bagaimanapun, skuad negara buntu membulusi pintu gol Afrika Selatan meskipun mendapat 3 pukulan sudut penalti. Sebaliknya, yang berlaku apabila serangan balas pantas Afrika Selatan memerangkap barisan pertahanan negara, membolehkan Cameron Yunus Norman menghasilkan gol padang pada minit ke-11. Ketika permainan di suku pertama berbaki 2 minit, pengadil terpaksa memberhentikan sementara perlawanan ekoran hujan lebat. Namun selepas lebih sejam menanti, pegawai teknikal mengumumkan penundaan perlawanan ekoran hujan lebat yang berterusan. Perlawanan dijadual disambung semula pada jam 5 petang esok. Pada satu lagi perlawanan, Pakistan seharusnya menyalahkan diri sendiri apabila dipaksa seri menentang Jepun. Pakistan bermula baik, berada di depan pada minit ke-17 menerusi Muhammad Sufian Han hasil pukulan sudut penalti. 2 minit kemudian, Pakistan melebarkan kedudukan 2-0 juga menerusi pukulan sudut penalti yang sekali lagi disempurnakan Sufian Han. Begitupun, Jepun nyata tidak mudah mengalah dengan kembali melancarkan serangan memburu gol penyamaan. Hasilnya, pada minit ke-43, Kentaro Fukuda menjaringkan gol pembangkit semangat rakan sepasukan untuk merapatkan jurang 1-2. Ketika permainan berbaki 5 minit, asakan berterusan Jepun membuahkan hasil menerusi gol penyamaan Kosei Kawabe. Keputusan muktamad Pakistan 2, Jepun 2. Selepas 3 perlawanan, Jepun berada di tangga ketiga manakala Pakistan kelima. Persembahan drone sempena ulang tahun ke-10 permainan telefon pintar popular Candy Crush di New York mengakhiri buletin DD hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.